sekarang ni kami di Kementerian Kesihatan atau saya di private, kita bersedia untuk third wave ni kenapa? Pasal data menunjukkan bahawa banyak orang berumur 20 ke 29 tahun yang hanya pembawa. Okey, pembawa. Dan pembawa ni yang kami kena bersedia. Pembawa ni takkan ada simptoms. Hidup relax je, start rokok balik kampung. Contoh kan yang laki-laki. Kan? So, sekarang ni, diorang tak ada symptoms. Bila diorang tak ada symptom dan you all masih lagi bertegas dengan cara hidup you all, ataupun berkerumun, berkumpul, ini yang kami nak kena hadapi. Kalau katakan cukup 1,000 je orang remaja, 1,000 je young adults, orang-orang lelaki muda, orang-orang Malaysia yang muda remaja 20-29 ni, yang carrier, yang nampak tak ada apa-apa, berjalan balik kampung. Jadi ini yang jadi clusters yang kami tak dapat trace. Boleh trace tapi kita tak tahu pasal ini diwujud sebelum ni. Kita tak tahu masa bila dia dapat kuman tu. Jadi automatically dia akan menyebarkan kepada semua orang. Ini yang akan jadi agent kepada third wave. Third wave ni figures dia akan jadi exponential. Sangat-sangat mengerikan daripada 2,000 sekarang ni, macam tadi 130, dia akan hit 300, hit 600, hit 900. Dia akan terus naik sahaja. Jadi, kena faham bahawa yang kami nak tegaskan, duduk diam bukan pasal apa. Jangan sebarkan. Pasal kita tak tahu kita bawa. Saya umur 30 pula. Saya dah umur 40. Saya pasti tunjuk simptoms. Tapi pada orang lain yang umur adik-adik kita yang umur 20 sampai 29 atau anak-anak kita yang kecil ni, dia tak menunjukkan simptoms, dia akan menyebarkan. Jadi automatically ramai orang kampung, ramai makcik-makcik kat kampung, atuk-atuk kita, Cik Limah semua tu boleh kena. Jadi automatically masa itulah kerajaan akan enforce lockdown. Korang nak tempah kerajaan lockdown total, mampus tak makan sekejap lagi. Kan? Nak suruh kerajaan hantar terak beras. Dan lah korang perlu kalau bersyukur dah dapat beras, nak ikan pula, nak dayam pula, dapat ikan temenung, nak ikan jenahak contohnya kan. Jadi itu yang kita kata. Betul, carrier tak ada 27 agak-agak. Carrier tak ada simptom, asymptomatic at all. Dia tak ada langsung symptoms. Okey? Jadi dia tak kacau. Mengenai antiviral yang KP sebut tadi, memang antiviral tu based on experience. Dia bukan data tau. Bila kita kata antiviral khusus untuk coronavirus, tak ada. Cuma dia hanya by user. Macam sekarang ni kita try and error. Tu lahir chloroquine, lahir even Tamiflu pun orang bagi, atau aku lupa dah nama dia. Semualah antiviral yang sebut tadi tu boleh. Okey? Kenapa US guys semakin meningkat? Pasal US punya presiden bodoh. Nama dia Donald Trump. Dia tak tutup langsung. Dia tak lockdown langsung. Dia tak buat social distance. Dia tak campaign. Dia tak buat apa. Dia tak percaya bahawa US akan dihit oleh coronavirus. Dan bagi dia boleh handle. Doktor dia boleh handle. Okey? Jadi, kerana itu, kita kata coronavirus di US akan hit lagi maksimum yang menyebabkan kematian lagi banyak daripada mana-mana negara lain. Okey? Penat grup cakap ni. Minum air sikit. Apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Tua, vitamin C tak boleh, Cik Wan. Oi. Jangan tanya saya vitamin C. Vitamin C tak ada guna. Nim tak ada guna. Ikan singgang tak ada guna. Makan kenyang. Telur rebus boleh kenyang. Apa lagi yang korang punya data? Itulah dia. Pembawa ni kira positif ke? Positif lah. Kalau kita ambil swab dia positif lah. Tapi dia tak tahu dia ada COVID-19. So, kita tak test dia. Pasal dia tak ada simptom. Dia datang relax, dia happy. Balik kampung. Assalamualaikum, Mak. Ni Along balik ni. Sedangkan Along dekat Tabang, dekat TBS, power pack gila macam tu. Jadi, automatically kita akan tahu Along ni sebenarnya tak tahu pun dia ada demam batuk pasal dia relax je. Kan? Dia balik-balik pun tenang je. Kenapa kerajaan tak sembuh di kawasan red zone Persatuan Agung? Orang kita
sembuh denggi pun korang tutup pintu, kau rasa? Kan? Tutup denggi pun. Nak sembuh denggi pun, yang bunuh banyak rakyat Malaysia ni, korang tutup pintu. Tiba-tiba kau minta sembuh, jangan mimpilah orang Malaysia ni semua tak reti bagi kerjasama. Daripada saya kerja daripada dulu lagi. Bagi macam mana pun, tak kerjasama. Kalau nak sembuh denggi yang bunuh pun korang tak bagi buka pintu. Tiba-tiba nak suruh sembuh untuk coronavirus. Lagilah korang, sembanglah. Kadang-kadang, kalau, entahlah aku tak faham lah. Kadang-kadang, saya tak faham orang Malaysia ni. Dia panik tapi tak bagi kerjasama. Saya sekarang panik tapi tak bagi kerjasama. Panik, doktor, ni patut tak kita lap kotak ni semua? Sepatutnya tak payah pergi membeli benda tu. Duduk masuk tangan. Senang kalau tidak. Kesian. Sekarang ni kita tengah fikir macam mana nak handle keadaan supaya masyarakat kita kena distance, tak jadi third wave tu. Okey, sekarang ni kita berhadapan, kita cakap tu senang lah. You all tunggu sampai 31 hari bulan. Doa sebelum sampai 31 tak ada bulan berlaku. Okey? Kalau jadi apa-apa, jadi problem. Boleh buka pintu, tak ada masalah. COVID bahaya pada semua penyakit. Hyperthyroid dan hyperthyroid tak ada data, tapi tak ada kena-mengena. Red zone ada potential untuk lockdown? Ada. Baygon untuk nyamuk. Okay, atau lipas. Okey? Tak ada suara dah. Pembawa sampai bila akan jadi? Okey. Pembawa akan carry up to 21 hari. Dah data kata 21 hari. Akan tetapi dia as a standard kita masih pegang 14 hari. Tapi boleh sampai 21 hari. Okey? Apa lagi nak tanya? Lupa dah. Banyak sangat soalan. Pasal macam mana carrier nak clearkan. Tak perlu buat apa-apa. Carrier duduk dalam rumah 14 hari. Lepas 14 hari korang clear dah. So tak perlu dah buat apa-apa. Okey, carrier untuk coronavirus ni 14 hari. So tolong dengar 14 hari duduk dekat rumah. Okey? Tak ada langkah-langkah untuk lawan virus tu. Virus tu tak ada masa nak lawan. Virus hanya nak tumpang selama 14 hari. Kau bagi je lah tumpang 14 hari. Maksimum 21 hari. Lepas tu dia settle. Dia tak kacau dah. Dia elok, dia hilang sendiri. Okey? Kucing boleh berjangkit ke? Tak ada minat. Kucing tak ada kena-mengena. Pesakit yang recover takkan kena semula, boleh kena balik kalau ada yang baru. Okey, dalam data daripada China, dia boleh reinfection balik tapi tak ada symptoms. Dia jadi carrier, dia jadi long term carrier je. Carrier memang takkan sakit. Kalau carrier tak sakit, kalau carrier yang berumur muda tak sakit. Tak ada tunjuk apa-apa. Dia carrier, dia okey, dia sihat. Jangan ni, saya ulang sekali lagi, duduk diam 14 hari, carrier ke, ada simptom ke, batuk ke, sesama ke, apa-apa simptom, duduk diam selama 14 hari. Jangan keluar. Macam mana carrier boleh sembuh sendiri? Pasal virus tu punya hidup 14 hari je Nizam, oi. Dia takkan duduk lama. Manusia pun nak duduk sekejap je. Kalau dia hidup 14 hari, apa nak tambah-tambah lagi? Okey? Doktor rasa PKP akan dilanjutkan oleh kerajaan ke? Kalau semuanya degil, tak dengar cakap, masih merayau, memang akan disambung dan kes akan terus menaik. Okey, kalau kes tak menurun. Dok, ada potensi ke atas food? Tidak, food tak ada. Dia kena surface yang betul-betul kering. Dia surface yang kering. Kalau kau punya food tu masak lemak cili api, tak ada dah. Doktor terkaji kenapa India tak kena COVID-19. India ada kes COVID-19 dan terus lockdown dan dia pukul semua orang. Askar dia pukul. Patutnya kalau kat Malaysia ni bantai macam tu, sedaplah. Kalau kat India ada dan dia orang pukul je. Siapa yang degil dia orang pukul terus. Kat situ ke askar dia pukul. Dia tak peduli pun. Okey? Kalau carrier, kalau test positif tak? Memang positif lah. Dia carrier. Ya Allah ya Rahman. Kalau dalam hidung dia tu masuk carrier, coronavirus carrier, dalam hidung ni dia duduk. Okey, dia duduk jadi menyebabkan kita test dia positif cuma tak ada symptoms. Okey, kenapa Melayu je kena? Siapa kata Melayu je kena? Cuma kita tak tahu je. Dia orang tak sebut pun. Kementerian Kesihatan tak sebut pun siapa. Cuma jemaah tabligh adalah kluster yang paling besar. Jadi nampaklah Melayu yang paling banyak. Okey? Apa lagi nak cakap? Pening dah kepala. So saya dah explain. Saya rasa 3 benda sekarang ni. Bersedia untuk third wave. Untuk you all bagi kerjasama pada kerajaan, third wave, duduk rumah. Jangan keluar. Jangan degil. Tolong. Pertama sekali. Kalau nak pergi keluar,
Beli barang, tak perlulah. Kalau setakat sibuk sangat nak makan roti gardenia. Saya 3 hari singgah kedai tak ada roti gardenia. Bukan nak sangat. Tapi, asalkan ada benda makan dalam rumah lah. Sebenarnya, ada benda dalam rumah sudahlah. Nak cari gardenia sampai penuh dekat orang nak beli gardenia. Aduh, ya Allah, ya Rahman. Kalau kerja, tengoklah kerja macam mana. You all yang bekerja, pergilah kerja. Kita kata apa? Yang paling penting adalah basuh tangan. Basuh tangan, social distance. Basuh tangan, social distance. Basuh tangan, cuci. Itu je yang kau kena buat. Jangan keluar. Yang patut lockdown atau patut duduk kat rumah, duduk diam-diam. Yang pernah balik pada overseas, duduk diam-diam. Yang mana pernah berjalan ataupun yang terdedah baru ni daripada balik panic buying ataupun panic balik kampung, duduk diam-diam 14 hari. Janganlah pergi balik. Aduh, jangan keluar. Degil betul. Lupa apa dia tadi soalan tu. Buat hanya untuk diri sendiri. Dan kita minta you all basuh tangan. Tak ada pun cerita untuk basuh ikan untuk dimasak. Tak ada pun cerita untuk basuh lauk. Makan. Dan juga basuh tangan itu yang kita minta. Duduk rumah, basuh tangan. Duduk rumah, basuh tangan. Itu je. Okey? Susah sangat nak faham ni. Okey? Kalau kerja tol ke, kerja bank ke, ambil duit, basuh tangan. Ambil duit, sanitizer. Ambil duit, sanitizer. Itu je. Tak payahlah you all nak pakai glove. Glove tu akan terdedah pula dengan macam-macam pula. So, basuh tangan. Okey? Jadi, tak kata pun degil. Hidung aku gatal lah cakap korang ni lah. Apa lagi yang tak faham? Cik Kiah tak degil ke ada? Cik Kiah. Okey. Sekarang ni, saya harap kita bersedia. Saya ulang sekali lagi. Kementerian Kesihatan bersedia untuk third wave. Bila dia kata bersedia untuk third wave, tolong you all bersedia untuk third wave. Macam mana you all nak bersedia? You all hanya perlu duduk diam di rumah. Tolong kami. Okey? Itu. Jangan fikir apa, duduk diam. Makan apa yang ada, duduk diam. Okey? Itu untuk third wave. Pasal kita akan expect third wave akan jadi, ada calculation daripada Malaysian Institute MERS, MIER, actually boleh hit sampai 6,000, 7,000. Memang sekarang ni pun test dalam 6,000 yang tak dapat result lagi. Jadi, you all kena bersedia. So, kita hanya minta duduk diam-diam. Duduk diam-diam. Basuh tangan. Okey? You all yang akan menjadikan dan tanggungjawab terhadap negara ni. Tak boleh buat apa dah kalau you all masih degil, jiran-jiran degil, bersedialah untuk kita jadi macam Itali. Tak kala kita macam Itali, maksudnya kami doktor akan memilih orang yang sihat saja untuk diselamatkan. Bukan kami nak buat begitu, tapi itulah realiti kehidupan tuan-tuan. Apabila you all degil, dan juga tak nak self quarantine, tak nak duduk diam-diam, yang keluar berjalan, tak kala ni berlaku, so kita akan menghadapi bebanan yang sangat-sangat tinggi dan pada masa itu kami terpaksa buat pilihan kepada siapa yang harus diselamatkan. Jangan, kita tak nak begitu. Tak nak sampai tahap kita menjadi macam Itali, macam Spain. Okey? Airborne tu macam mana pula, aku dah explain dah. Airborne tu pasal coronavirus ni dia small, dia kecil, dia halus. Halus pada original coronavirus. Cuma bila dia halus tapi jarak dia 1 meter je. Kan? Dia turun ke bawah. Pasal dia lebih kepada air droplet. Dia kena bergerak dengan sumber air supaya dia ada droplet. Jadi kalau dia nak gerak pun dalam udara pun dalam 1 meter je jarak dia. Dia bukan pergi terbang macam Ultraman. Bukan. Dia 1 meter je. Itulah airborne dia. So kalau kita kata, geraklah jarak 1 meter. Macam tadi, sekarang ni 1 meter pun korang tak boleh nak jaga. Itu jadi masalah. Jaga 1 meter. Tak kisahlah dia airborne ke, duduk kat surface ke, duduk kat board ke, duduk kat kertas ke, berapa jam pun duduk kat luar tu. You all yang paling penting, duduk diam, basuh tangan. Itu. Okey? Okey. Kalau kena kat baju basuh je lah masalahnya. You all tu. Pasal tu kita kata, bila keluar, basuh terus. Siapa suruh keluar? Kan? Kalau pergi pasar, basuh terus. Janganlah pergi pasar, pakai baju, lepas tu balik main dengan anak. Jangan. So, pergi pasar, balik terus mandi, tukar baju tu.
Dia tak payah fikir apa pun. Kalau kau tak keluar rumah, kau tak perlu fikir apa. Kalau kau duduk rumah, kau tak perlu fikir nak basuh benda lah, basuh kereta lah, basuh cupboard lah, basuh ikan lah. Ya Allah, Ya Rahman. Aku pun tak faham lah korang ni. Apa yang masalahnya? Nak tanya sampai tahap macam tu. Baju campur basuh boleh, tak ada masalah. Boleh campur basuh dengan baju lain. Boleh. Ya, musuh dia adalah air dan sabun. Air dan sabun adalah musuh dia. Okey, saya harap semua dapat berehat, jaga diri semua, basuh tangan macam ada keadaan sekalipun, jangan peduli apa-apa, basuh tangan, sanitizer. Ini sanitizer, saya punya sanitizer. Okey. Bila sebut sanitizer ataupun Dettol ke apa, memang dia membunuh semua kuman yang baik di kulit ini. Dia bunuh semua kulit baik dan kulit yang tak baik. Salah. Kuman yang baik dan kuman yang tak baik. Jadi, apabila kita basuh tangan sentiasa dengan alkohol, memanglah dia jadi hilanglah semua kuman yang baik. Tapi sebenarnya apa lagi pilihan yang kita ada? Kita tahu you all semua degil. Kalau you all duduk diam, tak basuh tangan pun tak apa macam saya ni. Takkan tu aku dah basuh tangan. Duduk dah seorang-seorang. Tapi kalau keluar, kenalah jaga. Itu je. Kalau macam pekerja bank, sentiasalah kena sanitize. Okey? Kalau tak guna. Kalau setakat duduk rumah ni, tak perlu pun nak sanitizer bagai. Okey, faham tak? Kalau duduk rumah, elok diam-diam. Sebenarnya, senang duduk rumah. Kau tak basuh tangan, malas basuh tangan. Apa kau selamat? Ini, dah lah tak basuh tangan. Duduk keluar ni masalah. Okey? Jadi, vaksin, nak jauh lagi cerita vaksin ni. Jangan cerita vaksin, lama lagi. So, saya harapkan semua jaga diri. Tolong jaga diri paling kurang sampai 3-4 ujung bulan ni, jangan keluar. Okey? Saya minta sama-sama semua jaga diri dan kecuali nak pergi ke hospital. Okey? Kepada semua, yang baik daripada Allah, yang jahat daripada saya mohon maaf atas kekasaran bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kirim salam pada Cik Kia, Cik Lima, Cik Leman belakang rumah. Ikut korang lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.